Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada majlis ilmu semulia-mulia majlis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya sebelum daripada ini masih lagi dalam tajuk ma yubahu fi shalah, perkara-perkara yang diharuskan dalam sembahyang. Sebelum ini kita sebut berkenaan dengan bab mendukung anak ataupun letak ke di atas tengkok semasa sembahyang, hukumnya harus, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Masuk pada bab yang keenam, iaitu ilqa'us salam 'alal musalli wa mukhatabatuhu wa annahu yajuzu lahu an yarudda bil isyarati 'ala man sallama 'alaihi aw khatabahu. Bab berkenaan dengan apabila kita duduk tengah semaya, tiba-tiba orang wisalah ke kita. Bukan wisalah secara umum. Secara umum tu tak payah jawab dah, sebab umum. Contohnya dia masuk dalam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah jawab belakang. Tapi kalau lah atas dasar individu, dia nampak kita duduk semaya pun Assalamualaikum. Mungkin kadang-kadang orang wisalah ni tak perasan, sebab ada orang ni dia duduk gitu, biasa dia duduk gitu. Jadi dia masuk tu, dia ni tak semaya, wisalah Assalamualaikum. Ataupun nak pergi salah, ada juga. Nampak saya dia duduk gitu, dia pun nak pergi salah. Masa tu kalau kita semaya, sebagai peringatan kepada orang yang mari tu, kita duduk semaya, kita baca derah sikit. Kalau kita baca betul, Bismillahirrahmanirrahim, supaya dia khabar kita ni duduk tengah semaya, dia tidak mari berbual dengan kita, tidak mari nak salah dengan kita. Sekadar tu ya. Tapi bagaimana dengan orang wisalah, adakah wajib jawab ataupun tidak wajib jawab? Sebab wisalah itu hukumnya sunat, jawab salah itu hukumnya wajib. Cuma bertemu lah ni kita duduk tengah semaya. Dan harus, maka tu kita ni kata, dan harus menjawab salam itu dengan isyarat bagi orang semaya ke atas orang wisalah ataupun orang nak bercakap dengan dia, wisyarat. Wisyarat lagu mana? Tu situ jadi masalah tu, wisyarat lagu mana? Agak-agak lagu mana? Abana? Takbir kalau lah kita duduk semaya itu kita, Allahu Akbar, takbir lah, cakap duduk saja Allahu Akbar. Masa tu kita akan tangan gitu ya. Isyarat bukan niat nak jawab soalan dia, nak ayat dia, kita ni dalam keadaan semaya. Sudah memadai. Kalau dan orang hak wisalah tu apabila orang takat tangan gitu, maksudnya dia sedang sembahyang. Ni perkara yang diharuskan dalam sembahyang. Dan perbuatannya kalau mengikut mazhab Syafi'i tidak melebihi daripada 3 pergerakan besar, maka hukumnya harus boleh. Jadi tuan kita ni sebut dalil mana boleh. Hak tu hak pandangnya tuan kita ni, mana dalil dia? Itu dalil daripada Jabir bin Abdullah, katanya arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku, wa huwa muntalikun ila Bani Mustalik, dan dia menuju ke Bani Mustalik. Fa ataituhu, lalu aku kembali semula, aku melihat Rasulullah yusalli, duduk tengah semaya, ala ba'irihi, di atas tunggangannya, untanya. Ba'ir ni unta yang dijadikan sebagai tunggangnya ba'ir. Dalam bahasa Arab ni banyak nama unta, ba'ir, unta nakah, unta jamalun, unta, ada 2-3 nama bagi unta tadi. Jadi salah satunya adalah ba'ir. Nabi duduk atas
kenderaannya semaya. Nabi hak semaya atas kenderaan ni adalah semaya sunat. Kerana apabila semaya fardu, Nabi akan turun semaya bawah. Lebih tepat semaya di atas tanah dalam keadaan semaya fardu, berbeza dengan semaya sunat. Nabi kata ikutlah kenderaan tu ke mana pun boleh nak semaya sunat, tidak perlu nak betul kiblat dah. Tinggal lagi persoalan kalau lah kita naik kapal terbang, kita nak berhenti turun mana? Hutan tak apa boleh turun di atas darat. Kalau atas kapal terbang nak turun duduk mana? Turun hak tu kak masuk lebih kubur kita. Maka apabila tidak ada ruang untuk duduk di tempat yang boleh kita betul kiblat tadi, sebab kapal terbang ni tak ikut kita, kata nak semayang mata betul ikut kiblat, dia tidak lagu tu kapal terbang. Dia ada lalu dia ada yang telah dia khususkan dengan orang panggil dia punya isyarat dia akan gerak waktu ya. Pilot tu lolok duk tunggu gitu, takut-takut berlaku gapo-gapo. Dia cek gitulah. Semua tu secara automatik berlaku dah sebab dia guna isyarat. Dia menggunakan isyarat. Menggunakan apa panggil apa ni? Control, remote control. Gerak sendiri. Cuma masa nak turun nak naik tu perlulah pada apa panggil orang hak bahagian jaga tadi. Kereta api begitu juga. Kereta api hak baru ni tekan-tekan dia gerak sendiri lah. Kereta pun nak jadi lagu tu. X50 tu dia panggil apa tu? Hak parking sendiri tu. Auto parking. Tekan parking kita tengoklah dia musim masuk. Dan sikit lagi tidak mustahil kereta ni auto drive. Tekan kat dia gerak sendiri, nampak kereta depan dia slow sikit. Nampak traffic light dia berhenti, mengko dia set belakang dah. Traffic light ke apa. Jadi tidak mustahil benda tu boleh berlaku. Jadi Rasulullah kalau semaya fardu Nabi akan turun bawah. Tinggal lagi satu persoalan, bagaimana semaya atas kapal terbang ni nak pergi Mekah. Jarak di antara Malaysia dengan Mekah ni 7,287 km tak silap. 7,287 km. Kalau kira marhalah tu tak tahu berapa kali marhalah dah. Lebih dah sebab marhalah ni kalau kita tengok ahli kitab fiqh 81 hingga 91 ya. Dia punya dua marhalah tadi, di antara 81 hingga 91. Sebab itulah orang yang pergi ke Taif, syarikat umrah bawa orang lagi haji umrah ni kan, apabila nak melawat Taif, situ jadi khilaf saja. Khilaf lagu mana? Kena tawaf wada ke tak payah tawaf wada? Sebab tubik daripada Mekah ke tak? Maka ada pandangan yang mengatakan Taif tu masih lagi dari tanah haram Mekah, iaitu 80 kilo, tak siapa dua marhalah. Sebab dua marhalah hak paling minimum ialah 81. Jadi kalau mutawif tu pergi lagu tu pagi tu naik bas pakai pergi straight lagi. Tetapi bagi mutawif yang berpergian, dia sudah keluar daripada tanah haram, dia akan suruh tawaf wada. Tawaf wada melakon sudah tu naik bas barulah pergi ke Taif. Apa? Sebab tak sewi kena bayar dam lah, tinggal tanah haram tanpa melakukan tawaf wada. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali wajib tawaf wada nak keluar daripada tanah Mekah. Kecuali mazhab Maliki saja katakan sunat tawaf wada. Jadi kalau kita kata nak ambil pandangnya mazhab Maliki, tak ada masalah. Tawaf wada tu hukumnya sunat. Apa kok? Supaya juga orang hak perempuan hak siapa di Mekah tu mari hit. Masa naik kau terbang ni akhir ke apa tu, siapa kat mikot ni hari siapa sana mari hit. Nak tawaf ke tak? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki kata tidak boleh tawaf orang perempuan yang mari haid. Tak boleh tawaf. Kalau dia tawaf juga tak sah dia punya umrah tadi. Ibadat tak sah sebab dalam keadaan dia tak cukup syarat. Kecuali sah mazhab yang kata sah. Mazhab Hanafi kata sah orang perempuan yang berjunub berhadas dia tawaf. Tapi sah tadi bukan sah saja, berserta dengan bayar dam. Sebab dia telah melanggar wajib umrah. Dia bukan rukun umrah bagi mazhab Hanafi. Tawaf itu wajib umrah, bukan rukun umrah. Kalau rukun memang batas bagaimana mazhab lain. Dia wajib ni dia akan jadi lagi dengan syarat bayar dam. Berapa bayar dam sekiranya berjunub?
seekor unta, bukan seekor kambing, seekor unta. Seekor unta apa ribu? 10,000. Sekali pergi umrah pula. Jadi kalau berasa banyak pitih, orang pitih banyak, hak pakai Ford Mustang ke apa tu, pitih banyak kosmetik kan. Tak ada masalah ke 10,000. Bila-bila niat sedekah lah. Tak ada masalah. Kalau dia berpegang dengan pandangnya mazhab Hanafi kata tak usah mari dah mula nak mai sekali ni ya. Boleh ke mutawif hamba ni nak kok mana pun nak selesai juga. Maka mutawif tu ajarlah dalam mazhab Hanafinya ambil syaratnya begini, boleh. Dia buat lah. Tapi janganlah dia gigil kat orang pula pergi masuk alih hotel, oh hamba sat ni tahu ada hamba mari hei. Royak tu kau cawak ya pula. Mazhab mana. Pada kita sorang sudahlah. Kalau kita rasa tak usah mari dah semua pada ni nak mari kali ni ya. Maka itulah kaedah yang ada kelonggaran sedikit dalam mazhab Hanafi tak. Jadi begitulah juga dalam bab sembahyang, apabila sembahyang adakah keringanan untuk isyarat jawab salah tak dia, bukan dengan mulut tapi dengan tangan tak dia, maka harus mengikut pandangan ulama kata harus. Baik tangan gini ke tengah jari, dengan tangan kau dengan jari, tangan ni jari ni, dia kata boleh dua-dua. Walaupun dalam hadis tadi ada yang sebut dengan tangan, ada sebut dengan jari, maka boleh dengan jari pun boleh, ataupun dengan tangan pun boleh. Sebagai menjawab dengan isyarat terhadap orang yang wisalah ataupun orang yang nak main kecek dengan kita. Main nak kecek pun kita buat lagu tu. Boleh. Baik. Fakallam tu katanya Jabir bin Abdullah tadi, aku beri salam kepada Rasulullah SAW, aku cuba nak bercakap dengan dia. Maka Nabi pun mengisyaratkan hakadha, Nabi buat lagu ni. Maksudnya Nabi duduk alih keadaan semaya. Thumma kallam tu, kemudian aku bercakap dengannya, faqala bihi, maka dia mengisyaratkan dengan tangannya begini. Wa ana asma'uhu, dan waktu itu aku mendengarnya membaca surah wa yumi'u bi rahsi, dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Dia buat gitu, angguk gitu ya. Sekadar nak beritahu orang yang wisalah kecak ni kita sedang berada dalam keadaan semaya. Jangan jawab dengan mulut. Tunggu sementara hamba nak semaya. Batal lah semaya itu, sebab tidak boleh dibenarkan bercakap. Ataupun kita buat gini tak boleh, berdahan pun tak boleh sebenarnya dalam keadaan sengaja. Falamma fariga, apabila selesai bersemaya, Nabi sebut ma fa'alta fil ladzi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni min an arudda 'alaika illa anni kuntu usalli. Apakah yang telah kamu buat pada perkara telah aku utuskan kepada kamu saat ni, pergi kepada tempat tadi, selesai dah hijab itu. Lepas pada Nabi sudah semaya, Nabi tanya, hak ambo suruh saat ni selesai dah ke tak lagi? So salah. Yang kedua, Nabi pun ayat kepada dia, sesungguhnya saat ni tidaklah menghalang aku daripada menjawab kata-kata kamu, kecuali waktu tu aku sedang bersolat dengan semaya, maka aku tak boleh nak berkecek dengan kamu. Ni hadis yang disebut oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, menjadi bukti harusnya kita menjawab dengan isyarat. Abdullah bin Umar daripada Suhaib Ar-Rumi bahwasanya dia berkata, aku berlalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dia sedang sembahyang, fasallamtu, lalu aku memberi salam kepadanya, faradda alayya isyaratan, lalu dia memberi pada aku isyarat menjawab salam, maksudnya dengan akad dengan tangan kita. Wa qala, dan dia berkata, la a'lamuhu illa qala isyaratan bi isbi'ihi, tidaklah aku mengetahuinya kecuali dia itu mengisyaratkan dengan jari. Jadi hadis mula-mula tu dengan tangan, hadis yang kedua dengan jari. Jari mana? Jari ni ke ni ke ni ke? Jangan jari ni. Kalau jari ni, mungkin jadi kita silap faham ni apa ni? Bagus gini ni. Ini tidak. Tapi bagi orang Pakistan gini ni, ada isyarat lucah gini. Dia buat gini dia marah. Ni isyarat lucah gitu nyewak. Kita ni bagus, kita sampai sana kita buat gini dia. Dia tembok kita. Dia kalau nak ayat bagus gini orang Pakistan. Baisa बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार. Blek-blek gelek kepala lah. Ayat sedap gini. Kalau gini tak boleh ayat. Ni nyapung dia ni, nyapung. Jadi kita ni isyarat kita nyapung jari tengah tu lah, nyapung je tak sewak lah, lama kan masuk ala YouTube pula. Royak lah. Kalau gini Pakistan kan begini. Gini nak kecing. Jangan buat isyarat gini. Salah faham, gini nak kecing.
Duk tengah ngaji-ngaji Quran, no ayat kau ustaz nak kecing, tak boleh ayat ustaz mujib Pashab arihame meleterin jarang tak boleh ayat gitu, tak beradab dengan ustaz. Sebab orang lain duk ngaji, kena buat isyarat gitu, cacai tunggu gitu. Setengah je. Kalau ustaz tu mari tanya merona ke, kita duk cacai setengah je nak kecing. Nak kecing. Dia awak tak tahu. Akhir sekali duduk semula kita. Kena ya punya tanya yang ngamuk apa gini. Jadi kena awak muka sedih, jauh lagi. Dia pergi 2 minit serf. 2 minit kata lagi. 2 minit tu nak pergi lagi nak main. Ada royak istilah dia 2 minit maksudnya pergi dengan secepat yang mungkin. Kalau gini nak begok. Dua ni. Hanya isyarat kan. Jadi isyarat itu isyarat yang boleh dipahami oleh orang ramai dan tidak memberi maksud lain. Kalau gini boleh. Dalam mazhab kita, dalam masyarakat kita ni tidak melambangkan benda-benda lain lah. Maksudnya kita isyaratkan kita duduk tengah semaya ataupun gini. Boleh. Ma fa'alta fil ladzi arsaltuka. Hadis yang kedua tadi Nabi mengisyaratkan dengan jari. Hadis ini disebut oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan katanya Imam Tirmizi hadis ini hadis yang sahih. Dan daripada Abdullah bin Umar juga dia berkata, aku berkata kepada Bilal bagaimana. Jadi hadis luar ni hadis yang ketiga. Aku berkata kepada Bilal, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ke atas mereka ketika mana mereka itu memberi salam semasa Nabi duduk alas semaya. Katanya Bilal, Abdullah bin Umar tanya Bilal. Jadi Bilal jawab, kana yushiru biyadihi. Nabi mengisyaratkan dengan yadin, dengan tangannya. Jadi dua hadis kata dengan tangan, hadis dengan jari. Jadi ada pilih hadis tu, dengan jari ataupun dengan kedua tapak tangan. Disebut oleh Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang keempat, banyak hadis lebat ni. Daripada Anas bin Malik katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam semaya tanpa menyebut dengan jari ataupun dengan tangan. Mengisyaratkan saja. Jadi apabila tak ada situ, kita kena capur semua hadis tadi, keluarlah satu kesimpulan sama ada dengan jari ataupun dengan tapak tangan. Kena orang hak jenis tak faham bahasa, kita buat gini, dia mari tepuk pula. Give me 5. Bukan give me 5 ni, orang ni duduk tengah semaya. Jadi semua orang kena tahu bab lagu ni. Semua orang kena tahu, dan apabila berlakunya wisalah atau kecek tadi, maka itulah isyarat menandakan dia tengah semaya. Maka tu kita ni buat kesimpulan, dia kata wayastawi, sama sahaja dalam masalah tadi isyarat dengan jari ataupun dengan tangan ataupun dengan lagi bil imai bir ra'si, dengan isyarat dengan kepala, angguk gitu. Bukan banyak sekali angguk. Sebab ambil daripada hadis yang mana saat ni? Hadis yang pertama tadi. Nabi mengisyaratkan dengan tangan dan mengisyaratkan dengan kepala. Dua. Jadi kesimpulannya 3 cara, dengan jari, dengan tangan ataupun mengisyaratkan dengan kepala. Kalau buat 3-3 boleh ke? Tak perlu. Sebab memadai dengan cuma dalam hadis yang mula-mula tu Nabi buat 2 dengan tangan, kemudian angguk dengan kepala. Fakullu dzalika waridun, kerana kesemua tadi sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita baca dari satu ayat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Tuhan yang menciptakan hidup, mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Ditanya Syekh Abdullah bin Bas, ma makna ahsanu amala, apakah maksud ahsanu amala, amalan yang terbaik? Jawabnya Syekh Abdullah bin Bas, al khalisu as-shawab, yang ikhlas, yang betul. Al-khalisu lillahi ta'ala, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat sesuatu ibadah kerana Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana orang, bukan orang nak puji, bukan kerana takut ke orang, bukan nak tunjuk ke orang, bukan takabur, bukan riak. Itu syarat mula-mula untuk mendapat amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik ialah amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keduanya as-shawab. Orang tanya pula, ma makna as-shawab? Yang betul. Dia kata ma yakunu ala sunnah, iaitu yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi daripada ayat ni kita boleh faham Allah Taala nak uji kita biar kita buat amalan yang betul-betul ikhlas, betul-betul tepat dengan sunnah Nabi. Barulah diterima amalan tadi. Bab ikhlas ni kita tak tahu, semua orang ikhlas berlaku dah. Sebab ikhlas tu mudah lillahi taala. Hak takwilnya hak manasa, hak kena dengan sunnah kau tak kena dengan sunnah. Kadang-kadang orang ni dia tidak tahu hak mana sunnah, hak mana sunnah, dia ikut ya. Bagi orang yang tidak ada ilmu mengetahui tak ngaji mana dia taklid dengan salah satu daripada pandangan mazhab tadi. Dan pandangan mazhab tu juga kembali kepada hadis-hadis Nabi. Lesahlah. Masalah nah, hak tak ada hadis tu kat mana pakai ikut gitu. Tu tak sah. Dan apabila ada yang beritahu hak ni sebenarnya tak betul, salah begini-begini, dia masih duk berkerah lagi, duk mempertahankan benda yang tidak sabit sedikit pun daripada Nabi. Jangan buat lagu tu. Kalau benda tu khilaf, tak ada masalah. Hamba ambil satu contoh. Apabila sudah wisalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khilaf ke apa di situ? Raut muka kau tak raut muka? Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut dari kitab Azkar lil Imam Nawawi, wa yustahabbu masuhu ala wajhi, di sunat ke sunat muakkad sapu muka berdasar pada satu hadis dan ada doa dia. Walaupun hadis tak ada pada pandangan mazhab lain doa, tapi menjadi pegangan Imam Nawawi. Adalah sandar dia tak ada. Ada pula berpegang dikata hadis tak ada, hadis tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh. Maka hadis lain pun tak ada sebut pun sapu. Hadis tu sahih. Maka mereka ni sudah semaya Assalamualaikum, Assalamualaikum tanpa raut muka. Jadi apabila benda khilaf, katanya arwah tu guru, bagi khilaf ni siapa khimak dia khilaf? Dia tak akan jadi sah dah pandangan siapa khimak. Sebab khilaf tu khilaf ulama, bukan khilaf orang jahil. Jadi kena terima dulu. Dia mau nak raut muka lah, tak si raut muka pula. Jangan marah. Apa nak marah dia raut muka? Dia raut muka dia, bukan raut muka demo. Kecuali lu Assalamualaikum raut muka kawan tu. Halah marah apa muka kawan, raut muka demo. Jadi benda khilaf lah lagi, tak ada masalah. Cuma jangan jadikan satu isu untuk balas kerana masing-masing hak tafsirnya tak ada dalil langsung. Ataupun ada dalil tu berpegang dengan hadis maudhu'. Tak usah tu. Benda tu tidak boleh dijadikan sandaran, bahkan dosa pula berpegang dengan hadis-hadis yang palsu tadi. Jadi apabila ada riwayat bagi ni bagi palsu, tak usahlah. Nak ambil satu contoh. Kalau orang pergi buat umrah tu kan, ada satu hadis palsu. Sesiapa yang ziarah kubur aku, sesiapa yang tidak ziarah kubur aku tidak layak mendapat syafaat aku. Man la yazura qabri la tidak mendapat syafaat aku. Tak ingat lah bahasa Arab. Orang-orang tak lalu ikut kubur aku, tidak ziarah aku, maka dia tidak mendapat syafaat aku. Nampak macam betul hadis tadi. Dari sudut bahasa Arabnya, dari sudut mana, tapi apabila tengok semula tidak ada sandaran, maka hadis tu hadis palsu, orang reka. Kerana bukanlah satu kewajipan apabila kita pergi wajib umrah wajib kena ziarah kubur Nabi, tidak wajib. Cuma digalakkan menziarah kubur. Ziarah kubur tidak semestinya kubur Nabi. Mana-mana kubur pun digalakkan kita ziarah. Nabi sebut zurul maqabir fa innahu tuzakkirumul akhirah fa innahu tuzakkirukumul maut. Banyak hadis-hadis berkenaan ziarah kubur, tapi hak tu palsu. Maka jangan berpegang dengan hadis palsu. Ambillah hadis lain yang lebih afdal. Banyak lagi hadis lain. Gak memang orang ni kalau tak ada hadis pun berkenaan dengan suruh pergi ziarah Nabi. Semua orang nak pergi ziarah kubur Nabi. Semua orang nak pergi. Nak ambil peluang. Walaupun kita ada hadis, tapi janganlah kita menyandarkan perbuatan kita pada bukan hadis atau pada hadis yang palsu. Jangan. Kerana hukumnya dosa. Nampak tak? Dari sudut amalan itu so, dari sudut berpegang itu so. Sebagai contoh buat surah lah. Dia mau nak kacau surah 7 kawah, kau 8 kawah, kau 100 kawah, lagi. Tetapi apabila dia mau menyandar, kamu menyandar ke perbuatan tadi dikata sabit daripada sekian-sekian, sedangkan tak sabit pun. Sabit dengan cerita Nabi Nuh, Nabi Musa, tak sabit. Walaupun ada dalam kitab, tapi kitab tadi tidak ada reference dia yang boleh dijadikan hujah dalam agama. Bukan setakat tulis dalam kitab AADK, asal ada dalam kitab, tak pakai tu tak boleh buat hujah. AADK, ramai guna AADK, bukan agensi anti dadah kebangsaan, asal ada dalam kitab. Gak kitab ni manusia tulis, kalau tak ada sandaran maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Tu dalam agama benda melibatkan dosa pahala. Kalau kita buat tesis sekalipun, pensyarah kita tengok mana rujukan awak tak ada ni, nota kaki tak ada.
opci ibik tak ada ni. Dia kata tadi. Dia mau buat semula, dia mau cari rujukan tulis belakang boleh 100 rujukan ke 50 rujukan ke, biar ada opci ibik. Dia ada opci ibik tu. Rujukan dia lah. Nota kaki dia ni. Duduk mana hendak ada muka sikit-sikit penulisnya sikit-sikit. Baru panggil ngaji. Ni royak-royak, hamba dengar kedai kopi. Kalau lagu tu mudah buat amal ibadah, tak payah pergi ngaji, tak pergi ngaji, tak payah duduk pondok, tak payah duduk masuk kuliah ilmu, pergi dengar kedai kopi. Kedai kopi tu cahaya belakang. Itu bukan agama lagi. Agama ni dia ada sandar-sandar yang telah ditetapkan tadi. Tidak ada orang boleh ejah agama tadi hanya dengan kata-kata manusia semata-mata, tidak boleh. Baik. Habis itu berkenaan dengan bab yang keenam, iaitu memberi isyarat ketika mana semaya kepada orang bersalin atau orang nak bercakap. Kita masuk pada bab yang ketujuh, at-tasbih wa tasfiq, menyebut subhanallah dan juga menepuk paha apabila melihat imam melakukan kesalahan ataupun mendengar imam menyebut benda yang salah, maka kena tegur dengan dua cara tadi. Bagi lelaki sebut subhanallah, bagi orang perempuan dia at-tasfiq, tepuk paha dia. Maka tu imam tu kena faham dah ni ada orang tegur dia ni buat salah. Dia kena mari mikir nengung semata. Salah mana? Tapi jangan tanya salah mana hamba tu tak payah. Tu tak orang panggil tidak faham akal kaedah semaya. Jadi kalau dia faham ni, dia akan dengar habis-habis, tak boleh nak main mikir kan. Allahu akbar, rokok. Begitu juga dengan bacaan. Amun nak sebutlah, sebab kadang-kadang orang ngapal Quran ni tahan-tahan dia mari gelap. Hari tak nampak gapo dia ayat sin sudah lah. Jangan dia duduk mengulang-ulang yang sama. Duk main ulang. Apa kalau duk main ulang-ulang nak cari tempat dia tak ingat tu. Makmum belakang ke apa? Penat dah tak iman ni. 3 kali dah ni duk main wallazi tak boleh. Apabila kita lekat tu kat dengan 3 kali ni pada Allahu akbar. Ataupun kalau nak baca lagi, saat ni pendek sangat, baru 2 ayat baru, kita tukar pada ayat lain, surah lain hak pendek yang kita ingat molek. Duk main wallazi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baik gitu. Jangan kita duduk molek. Tu kalau semaya biasa sekali 2 berlaku tu mungkin makmum boleh lagi boleh sabar. Kena semaya tarawih lagu semaya tarawih. Dia tak ingat mana, patut sibuk buka Quran depan, nak berasa bisa. Kokak. Makmum kata esok aku pergi semaya Masjid Bakri dah, tak sih dah semaya Masjid Lunde. Apa semaya? Contohnya lah. Tak sih. Jadi kalau kita berasa kita ni tak cerak molek, maka kita akan jumpa apa-apa ni bab berkenaan dengan semaya sambil baca di mazhab. Boleh kau tak boleh? Boleh. Pandangan mazhab Syafi'i, semaya fardu pun boleh, semaya sunat pun boleh. Dalilnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah dia suruh seorang ahli keluarga dia jadi tu imam semaya dan dia buka Quran. Aisyah tak kata apa. Maksudnya hukumnya harus boleh. Cuma hamba nak tegurlah sikit, sekiranya kita dilantik sebagai imam mukim, maka tidak sesuai dah lagu tu. Kalau tu imam surah, tu imam kampung tak apa, sebab dia ni orang kelas tak ngapal Quran. Tapi apabila jadi imam mukim, imam kepada 3,000 orang anak mukim, maka dia kena jaga kualiti bacaan dia. Salah satunya jangan lihat Quran, kena ngapal. Nak ngapal ni kena wi masa lah. Lepas pada subuh tengul boleh semuka 2 muka untuk baca gori isyak. Lepas pada tu malam belum pada tidur nak baca subuh esok ngulai, kena lagu tu. Dan kena mempelbagaikan bacaan dia. Jangan main keluar Allah semua. Makmum pembawa ni dia kata bayar gaji mama 1,500 boleh. Baca keluar Allah, aku boleh jadi tu imam lagi. Jadi jatuhlah orang panggil tarah sebagai imam tadi. Sepatutnya dia jadi contoh pada orang lain. Dia baca ayat tu, makmum tak aja dengar. Aku tak lawa tu imam apa? Tukar semua ayat tu. Tapi biarlah baca hak lain-lain tu betul, jangan tak kok
Sebab kadang-kadang dia pisah baca hak tengah-tengah apa. Kalau salah pun makmum tak tegur dia kata. Ada juga biasanya lagu tu. Sebab sama-sama tak erti belaka dia kata. Janganlah kata. Kita mempermain-main Al-Quran tu. Nak baca biar kita kemah molek, baca. Kecuali jaga-jaga dia ada mari iltibas. Iltibas ni mari tukar. Sebab ada Al-Quran ni hendak sama. Jadi hak tu tak apalah. Hak time tukar, hak time tak tukar tu baca dengan sempurna. Jadi tuan kita disebut ya juzut tasbih lirijal, harus menyebut subhanallah bagi makmum lelaki, wa tasbih dan juga menepuk paha bagi makmum perempuan. Idza arada amrun minal umur, apabila marinya suatu perkara, katambihil imam, seperti memberi peringatan kepada imam akan kesalahannya, wa kal idzni lidakhil, ataupun seperti memberi izin untuk seorang masuk. Contohnya kita duduk tengok semaya sunat dalam rumah kita, orang pun salam, assalamualaikum, ada orang kau ni hamba nak masuk ni, kita pun subhanallah. Dia pun faham tu, maksudnya memberi keizinan dengan sebut subhanallah. Maksud tu awil isyad lil ama, ataupun memberi petunjuk pada orang buta. Contoh kita duduk tengok semaya, tiba-tiba orang buta nak di atas jalan, kita nampak orang buta di atas jalan, ada kereta laju. Kita nak semaya, kalau kita nak sebut, "Oi, orang buta kereta tu," batallah semaya kita. Maka tak suruh batal, sebut ke mana? Subhanallah. Kena orang buta nyawak tak faham, alhamdulillah dia kata. Alhamdulillah kan, innalillah apa itu. Jadi kena semua orang kena faham. Apabila sebut subhanallah tu kena alert ni apa? Kena ambil perhatian gapo berlaku. Kalau orang buta ni kan, sekurang-kurangnya kita telah memberi satu amaran kepada dia akan bahaya tadi. Kalaulah memang kita sebut tu tak jadi gapo, baik kita selamat nyawa dia. Kita duduk main subhanallah subhanallah, dia tu kau hagi. Kita nak semaya kan nak selamat dia. Kita berhenti semaya, kita gegar dia ayat tu, ayat tepi. Ayat dia. Sebab dia mau buta ya ni. Kalau tidak kawan tak mari dah ni, kawan nak semaya. Wah, kereta duduk depan sana muju sikit lagi dia mau. Mula-mula kalau hamba sebut subhanallah tu, ada orang sebut subhanallah tu jangan bergerak. Duduk situ ataupun undur, sebab ada bahaya di depan, ada lokal, kau ada ular, kau monggo dia tidak nampak mata. Dia pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Orang buta nak pergi masjid naik himar. Zaman kita memang tak jumpa lah, monggo himar pun tak ada tempat kita. Lepas tu orang naik kenderaan binatang mari masjid pun tak ada. Kau ada tu imam mari masjid naik kuda ada. Kalau ada tu nampak hebat, gedug mari parking depan tu. Tu imam naik kuda hebat. Dan hamba ada orang pernah hoyak hamba. Hamba pergi ngajar dia sebuah masjid tu. Dia tanya, tu imam main ke apa? Hamba main dengan motor tu. Oh, dia kata zuhud tu imam kereta. Ada 2-3 butir main kereta. Mula-mula tu imam kena main kuda, dia kata. Abang naik apa hebat. Jauh sungguh hamba kata. Naik dengan kuda capi kan. Main jauh-jauh punya anyo juga kau kuda tadi. Main naik motor. Jadi ada orang seorang buta, dia nak main masjid, dia naik himar. Sebab kalau dia jalan kaki ni, tak tahu hotel ke mana. Dia naik himar, siapa jumpa orang, dia mau tolong pusing himar kawin Allah ke masjid. Himar tu pakai nyek gitu lah. Siapa depan masjid? Belakang. Depan belakang. Ni belakang. Siapa belakang masjid? Maksud tu masjid ni tak ada dinding, ni ada bumbung ya. Dia nak turun, kau dia buta ke, dia olok-olok kaki. Tak jumpa tempat jijak tu, dia pakai turun, lekat di tali pedak pak jijak tu lah. Gak himar tu gerak jalan. Kawan ni berkait gitu. Lagi. Jadi orang duduk semaya tengok tu, pakak suka habis. Suka siapa bunyi sorok kah apa. Lucu telajuk dia kata orang buta ni, dia kata. Mari semaya, tiba-tiba tak nak semaya kena heret kau bagi pas mana tak tahu. Jadi hadis itulah yang mana lepas pada sudah semaya, Nabi kata hak mana-mana suka boleh semaya saat ni. Jadi kalau kena kita tak nak juga kalau benda-benda lagu tu. Nabi kata, pergi ambil air semaya semula, lepas mari semaya semula. Nabi tak marah, Nabi royak. Moga jara-jara berlaku lagu tu, okey. Dia ambil air semaya semula, maka berdasar pada hadis tu mazhab Hanafi kata mana-mana orang ketawa sehinggalah keluar suara dalam semaya, maka bukan setakat batas semaya, air semaya pun batal.
batal perkara yang membatalkan semaya juga, air semaya juga. Ni mazhab Hanafi. Berdasar pada tadi. Manakala mazhab Syafi'i kata dah air semaya tak batal, Nabi suruh pergi ambil air semaya semula tadi apa? Sebab nak didik kepada puak-puak ni mula-mula jangan duk sokalah. Habis-habis pun ikut muka, ikut mulut, jangan begitu tubik suara. Jangan duk mikir bagi-bagi hak suka ni kalau kita duk mikir sama. Duk tengok semaya pun jadi nak suka lagi. Jangan. Hadis kan perhatian pandangan fikiran kita daripada benda-benda yang menyebabkan jadi nak suka oleh semaya. Jadi pandangan maksud kata tidak membatalkan semaya, air semaya, ketawa dalam semaya. Hak tu Nabi nak ajar dan munih kerana kesalahan itu dikira kesalahan yang besar bagi orang buat lagu tu tadi. Baik, hadisnya berkenaan dengan tasbih dan juga tepuk paha bagi perempuan itu daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut manabahu syai'un fi salatih, seseorang itu apabila ada sesuatu perkara yang nabahu memberi perhatian kepadanya, yang menyebabkan dia memberi perhatian kepadanya, falyakul, maka hendaklah dia sebut subhanallah, innamat tasbih, sesungguhnya tepuk paha itu bagi orang perempuan saja, manakala bagi lelaki ialah menyebut subhanallah. Apa Nabi sebut hadis ni? Kerana ada satu dipanggil sabab wurudil hadis, orang lelaki pun tepuk paha juga. Masa tu berlaku orang lelaki tepuk paha, maka Nabi sebut tepuk paha ni untuk orang perempuan, orang lelaki sebut subhanallah untuk tegur teimeh tadi. Baik, yang ketujuh, al-fatuhu 'alal imam, menegur imam terhadap kesalahan bacaan ayat-ayat dalam sembahyang. Idza nasiyal imamu ayatan, apabila seorang itu imam terlupa satu ayat, yaftahu 'alaihi mu'tamu, maka makmum itu hendaklah buka ni maksudnya beri clue dengan ayat tadi. Baca hak depan sikit ke ataupun baca perhabis ayat tadi supaya hak dia tak ingat tu dia tahu amanah, hak tak ingat dia boleh sambung baca. Sebab itulah pentingnya hak duk belakang tu imam ni orang hak ngafal Quran juga. Kena ada dua orang tu imam hak hafal Quran, seorang hak jadi tu imam, seorang hak nak ganti tu imam yang boleh sambung baca tu imam tadi. Kalulah tak ada orang hak boleh sambung sebagaimana tepat tu imam, boleh tu imam sekat tadi ataupun boleh ganti tu imam, maka cari orang hak boleh baca Quran betul duduk belakang. Nak tegur tu mungkin dia tak ingat sebab tu imam baca surah mana tak tahu. Sekurang-kurangnya kalau tu imam batal ke apa, dia boleh naik untuk ganti tu imam dengan baca ayat yang betul. Sawaun kana sama ada baca ayat tersebut Qur'al qadar al-wajib, baca dengan qadar yang wajib itu 2/3 patuh daripada ayat tadi, ataupun baca dengan sepenuh ayat tadi. Fa'an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni daripada Ibnu Umar, satu semaya faqara fiha, Nabi pun bacalah satu surah dalam semaya tadi, faltu bi sa'al, tiba-tiba berlaku iltibas kesamaran ayat. Falamma fariga, apabila Nabi sudah semaya, Nabi sebut pada Ubay bin Ka'ab. Siapa dia duduk belakang Nabi tu? Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah yang mahir Al-Quran. Cerita Ubay ni lah hak dia baca surah Al-Baqarah tengah malam. Dia ayat kuda dia pergi satu tempat di luar daripada rumah dia. Dia tambak kuda tadi, anak dia tidur sebelah, dia semaya. Dia baca surah Al-Baqarah, baca, tiba-tiba kuda dia ni bunyi musing kat tempat nyacer dia tambak tadi. Dia berhenti semata. Pas dia sambung pula, musing. Dia pun berhenti. Dia berhenti semaya, yuk salah ke apa? Dia pun tengok di langit, nampak cerah di langit tadi. Bangun pagi esok, dia keju para Rasulullah semalam hamba duduk semaya, hamba baca surah Baqarah, tiba-tiba kuda hamba ni duduk musing. Hamba pusing kerana hamba duduk sebelah, takut-takut terpijak anak hamba. Maka hamba pun berhenti, sudah semaya ke apa, hamba tengok di langit cerah, ada macam benda turun. Nabi kata itulah malaikat yang turun ke langit dunia ni nak dengar bacaan kamu. Bukan calai-calai orang ni, Ubay bin Ka'ab ni. Jadi dalam hadis ni sebut apa dia ni? Belakang Nabi, Ubay bin Ka'ab. Orang yang apabila dia baca Quran kan, Nabi suruh, hai Ubay baca Quran.
Apa? Nabi kata aku nak dengar pula daripada sahabat-sahabat aku sebab suara dia ni sedap, bacaan dia sedap. Sungguh kalau ada tu imam baca sedap ke. Saya selalu makmum mari tu imam makan roti payah 3 abdul sekali. Cakap dia ke. Apa? Sebab suka kalau ada anak perempuan nak anak tu. Mocik-mocik pun buka habis tengok tak apa dia tu imam siapa tu imam. Mana tu imam nak jumpa tu imam nak wipiti tu imam. Saya aku tu imam kalau suara sedap. Tapi kalau baca supaya kocok ting juga. Tak ada orang lain kau nak jadi tu imam. Tu pentingnya kita ni cari tu imam hak betul-betul boleh menarik orang dengan baca ayat. Jadi Ubay bin Ka'ab, Nabi kata wahai Ubay, asyhadta ma'ana adakah kamu semaya sekali dengan kami saat ni? Jawabnya Ubay, na'am ya. Qala, maka Nabi tanya, ma manaka antaftah alayya, apakah yang menghalang kamu daripada kamu tolong beritahu kepada aku semaya hak aku iltibas tadi, hak aku ragu-ragu baca ayat tadi. Kenapa kamu tidak tolong royak ayat tadi? Ayat gapo surah ayat gapo baca dia lagu mana supaya Nabi boleh betul semula baca ayat tadi. Sebab iltibas ni mari keraguan. Tukar. Apa kata bukan orang lain kadang-kadang surah kita baca sama tiba-tibanya mari satu harinya mari tukar. Surah gapo kita baca sama hari Jumaat subuh. Surah Al-Ihlam sejadah tu dia mari tukar al-fasanah ke khamsina al-fasanah. Al-fasanah khamsi al-fasanah mimma ta'na khamsina al-fasanah. 1000 tahun ke 50,000 tahun dia mari tukar sudah duk main duk lek tu lah. Mujulah ada belakang makmum ni hak biasa dah surah tadi al-fasanah mimma ta'udun. Baru al-fasanah bukan khamsina al-fasanah. Bila-bila tahu makna kadang-kadang dia mari selibah tukar dengan surah-surah yang lain sebab ada kemiripan, kehampir samaan di antara beberapa ayat dalam Quran. Kena pula kalau baca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana surah lah. Sebab berapa kali dah itu tu? Fa bi ayyi 25 ke 28 ya? Duk main tu hak mana susah dah tahu duk main fa bi ayyi ala maka di situ berlaku samar. Bukan kata surah panjang qul ya ayyuhal kafirun putukar. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum mana dah lah. Akhir sekali akhir sekali lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Ikut dia lah mana-mana. Sebab dia mari iltibas dalam ayat tadi. Jadi Nabi sebut lagi, wahai Ubay, apakah yang menghalang kamu daripada kamu memperbetulkan ayat yang aku baca tadi. Itu maksudnya fatah dari kata imam. Jadi khususnya apabila baca ayat yang panjang, contohnya dalam semaya tarawih, kalau boleh ada 2 imam. Supaya kalau imam hak depan tu baca tu salah, maka hak belakang ni tegur. Hak belakang ni sebab dalam mazhab Syafi'i kita pun boleh memegang mushaf. Masa tu hak belakang peganglah mushaf, hak depan baca tanpa mushaf. Atau berkasa tak cerak sangat kan, bukalah mushaf depan tadi, letak dia punya kaki dia tadi untuk jaga bacaan supaya tidak panggil bacaan itu jadi salah. Mungkin kadang-kadang orang ni confident dia tu lebih tapi kemampuan dia tidaklah mana. Jadi kena ayat tanya tu imam tarawih tu, demo ni nak jadi tu imam tarawih ni nak baca tengok Quran ke tak? Kalau tengok Quran kita bayar 2,000 ya. Kalau tu tengok Quran 10,000. Dia kata punya banyak 10,000. 10,000 lah. Hak tengok Quran. Apa kokak. Tak jadi 5,000 pada tu imam apa? Banyak salah. Jadi orang pesan dia malam esok tu balah baca gitu tengok Quran. Apa? Ramai dah makmum duk ribut. Dia kata baca terabur kat situ ka pada ulah tu lah. Jadi kita beri penyelesaian yang lebih baik tadi. Masuk waktu dah ke? Yang merasa setakat itulah ini apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.